Assalamualaikum, bersama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 27 September 2023. Semakan semula program Sabah Malaysia My Second Home SMM2H akan dibentang dalam persidangan Dewan Undangan Negeri dalam masa terdekat ini. Cadangan pelaksanaan program itu telah diperhalusi sebagai usaha menarik lebih ramai warga asing menetap di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur berkata, perpindahan warga asing yang berbakat dan mempunyai kepakaran tinggi ke Sabah menerusi program SMM2H akan memberi manfaat kepada negeri. Beliau berucap demikian ketika merasmikan pembukaan Konsulat Republik Korea di Kota Kinabalu. Katanya, ketika ini terdapat kira-kira 2,000 warga Korea menetap di Bandaraya Kota Kinabalu. Ketua Menteri yakin penubuhan Konsulat Republik Korea di Sabah merupakan langkah penting dalam mengembangkan kerjasama diplomatik sekaligus membina dan meningkatkan hubungan serantau dan global. Korea Selatan merupakan pelabur asing terbesar di Sabah menerusi syarikat SK Nexilis yang mengusahakan projek pembuatan kerajaan tembaga bernilai 4.2 bilion ringgit. Kerjasama diplomatik antara Malaysia dan Korea Selatan bermula sejak tahun 1960. Tahun lalu, Korea Selatan disenarai sebagai rakan dagangan ke-8 terbesar Malaysia. Sementara itu, dari segi pelancongan, seramai 95,966 pelancong Korea melawat Sabah sepanjang Januari hingga Jun tahun ini. Sehingga bulan ini, Sabah dihubungkan dengan 2 bandar utama Korea Selatan iaitu Incheon dan Busan menerusi 23 penerbangan dengan kapasiti 4,409 tempat duduk setiap minggu. Seramai 10,000 umat Islam dijangka mengambil bahagian dalam perarakan sempena sambutan Mauludur Rasul peringkat negeri esok. Perarakan bermula di Padang Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Exko Pendidikan dan Hal Ehwal Islam Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, setakat ini sebanyak 105 kontingen telah mengesahkan penyertaan. Penyertaan juga setakat ini ada 105 kontingen atau pasukan penyertaan bersama spanduk dan kita anggarkan sekarang penyertaannya sudah 9,200. Kita anggarkan dalam sehari dua ini akan bertambah lagi, akan mencecah hampir 10,000 penyertaan. Datuk Arifin yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri 2023 memberitahu RTM ketika menjadi tetamu slot Kita Cerita Kita Kongsi di Kaunti Sabah FM Kota Kinabalu. Katanya para peserta mewakili pelbagai kementerian, jabatan dan badan bukan kerajaan NGO, sekolah dan kampung sekitar ibu negeri. Kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Mahiruddin dan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur dijangka menyerikan lagi sambutan kali ini. Penggiat industri pembinaan khususnya pihak kontraktor disaran agar sentiasa peka dan bersedia mengadaptasi teknologi terkini. Ini kerana penggunaan teknologi moden mampu memudahkan cara kerja sekaligus meningkatkan produktiviti. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Isnin Aliasni yakin kontraktor yang mahir dalam teknologi terkini mampu menyiapkan projek dengan cepat. Beliau memberitahu RTM selepas merasmikan program Kontraktor Madani Seminar Pemantapan Kontraktor 2023 Anjuran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Malaysia di Kota Kinabalu. Antara tujuannya adalah untuk memantapkan lagi pemain-pemain industri, pemaju kontraktor supaya mereka lebih maju, mereka lebih berdaya saing dalam merancangkan ekonomi negeri. Sekarang ini banyak kerja-kerja yang ditawarkan oleh kerajaan, tetapi kadang-kalanya kita sedih kerja mereka tidak dapat melaksanakan 100%. Menurut Datuk Isnin, kerajaan memandang serius aspek pemerkasaan para kontraktor bagi melahirkan pemain industri pembinaan yang mempunyai prestasi cemerlang.
Sementara itu, Pengarah CIDB Negeri, Rosman Awang Hassan berkata, seminar ini turut mendedahkan peserta tentang pematuhan Akta 520 dan program pembangunan industri pembinaan CIDB. Tujuan utama seminar ini diadakan adalah untuk memberi kesedaran kepada kontraktor khususnya di negeri Sabah tentang tanggungjawab kontraktor berkaitan dengan keperluan pendaftaran di bawah Akta Kita 520 dan juga tentunya berkaitan dengan teknologi terkini berkaitan dalam industri pembinaan. Perkembangan banjir di daerah Beaufort. Setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Selangor kekal 46 keluarga membabitkan 134 penduduk. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, daripada jumlah itu seramai 65 dewasa dan 69 kanak-kanak. PPS Dewan Selangor dibuka sejak Jumaat lepas menempatkan penduduk terjejas banjir dari 5 buah kampung di Beaufort iaitu Kampung Suasa, Bangkalala, Berumbai, Bakalau dan Kampung Lago. Jualan rahma kasih sayang yang diadakan di beberapa pasar terpilih di negeri ini telah membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih rendah. Jualan rahma itu menawarkan penjimatan lebih bagi barangan keperluan harian seperti beras, telur dan minyak masak. Menurut Wakil Pasaraya yang terpilih, Nurul Haslinda, pihaknya mengadakan jualan ramah ini bagi membantu pelanggan mengurangkan kos perbelanjaan. Bagi membantu pelanggan kami untuk mendapatkan penjimatan harga barang dan menjimatkan perbelanjaan. Antara barangan-barangan yang ditawarkan antaranya ialah beras, telur, dan barangan-barangan keperluan yang lain. Nurul ditemui RTM sempena program jualan ramah kasih sayang di sebuah pasaraya di Kota Kinabalu. Sementara itu, rata-rata pengguna yang ditemui menyambut baik pelaksanaan program berkenaan kerana ia dapat membantu meringankan beban kos perbelanjaan harian mereka. Kita nampak dengan jualan rahmah ini membantu masyarakat dengan harga yang lebih murah daripada harga-harga pada hari yang biasa. Sedikit sebanyak dia membantu dari segi pembelanjaan rakyat dan mengurangkan kos. Jadi kita harap kepada kerajaan hari ini untuk meneruskan dan mengekalkan penjualan rahmah ini. Mereka berharap program seumpama diadakan secara lebih kerap bagi membantu meringankan beban pengguna berpendapatan rendah. Program Fokus Group Dialog 2023 mampu memberi impak dalam membangunkan sumber tenaga kerja separa mahir, berpengetahuan dan kompetitif dalam pasaran kerja. Ia membabitkan sesi dialog bersama para pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET pihak industri di sekitar ibu negeri. Program bertemakan peluang dan cabaran bidang TVET dalam sektor industri pertanian, pembuatan dan pelancongan di Sabah ini selaras dengan 3 sektor utama fokus pertumbuhan ekonomi Sabah Maju Jaya SMJ iaitu pertanian, pembuatan dan pelancongan. Berlangsung di Politeknik Kota Kinabalu, sesi dialog ini merupakan langkah positif ke arah memperkasa penyampaian TVET dan mewujudkan ekosistem yang seimbang antara pihak industri dan institusi pendidikan teknikal. Sekarang Alhamdulillah, PKK telah mempunyai kebolehan pasaran yang tinggi. Tahun lepas kita mempunyai peratusan yang tinggi juga pada 97% dan tahun ini, tahun 2023, kita telah mencapai GE kita, kebolehan pasaran graduan iaitu 98.3%. Program ini disertai 300 pelajar TVET Politeknik Kota Kinabalu dan kumpulan sasar. The program today is very good. It's very beneficial to the students here at Polytechnic, this focus group dialogue. It touches on these 3 industries that I think will be very crucial to Sabah's growth as a state, which is agriculture, manufacturing and tourism. Saya adalah graduan Politeknik Kota Kinabalu. Saya bergraduate pada tahun 2011. So sekarang ini saya
bekerja sebagai seorang profesional dan juga sebagai seorang usahawan. Para peserta turut mendengar taklimat disampaikan Ketua Pegawai Penyelaras Sekretariat SMJ, Datuk Datu Rosmadi, Datuk Sulai. Kejayaan Rancangan Strategik Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah 2023-2025 memerlukan kerjasama semua pejabat pendidikan daerah PPD. Ia antara lain meningkatkan grade purata JPN Sabah ke 4.99%, kebolehpasaran murid berkeperluan khas dan meningkatkan peratus enrolment sains, teknologi, engineering dan matematik STEM. Timbalan Pengarah Sektor Perancangan JPN Sabah Muhammad Zaini Yanin berkata, setiap PPD wajar memanfaatkan tambahan peruntukan yang bakal dinikmati tahun depan untuk mencapai sasaran tersebut. Peruntukan kepada PPD akan dinaikkan kepada RM15,000 berbanding RM10,000 pada masa kini. Muhammad Zaini berucap merasmikan Hari Terbuka PPD Sandakan di Wisma Persekutuan Batu Tujuh, Sandakan. Katanya, rancangan strategik JPN Sabah itu sejajar Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ yang turut menggariskan usaha melahirkan modal insan cemerlang dalam kalangan anak-anak Sabah. Sementara itu, Pegawai PPD Sandakan Munah Nasri berkata, hari terbuka ini bertujuan memberi peluang kepada masyarakat mendekati PPD Sandakan. Hasrat kami untuk menterjemahkan visi-misi kementerian itu dapat dirasai oleh masyarakat daerah Sandakan. Dan kami mensasarkan dalam tempoh 2 hari ini 1,000 orang dapat mengunjungi tapak ini supaya lebih ramai masyarakat mengetahui tentang dasar pendidikan sekarang. Lebih 10 jabatan dan agensi menyertai pameran sempena program ini. Sabah akan menjadi tuan rumah Piala Asia Triathlon yang akan berlangsung selama 4 hari bermula 9 November depan. Kali terakhir Sabah menjadi tuan rumah kejohanan itu adalah pada 2001 iaitu 22 tahun lepas. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liu berkata, Piala Asia Triathlon itu dijangka disertai lebih 1,000 atlet seluruh Asia. Menurut beliau, pemilihan Sabah sebagai tuan rumah acara berprestij itu secara tidak langsung dapat mempromosi kawasan pelancongan menarik di negeri ini. Datuk Christina menyatakan demikian dalam sidang media Piala Asia Triathlon di pejabatnya di Kota Kinabalu. Sekian Berita Pagi Sabah, menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.